Jadi naskah tafsir Al-Zahar ini adalah naskah daripada seorang banduan. Januari 17 1964. Itu satu tarikh yang sangat penting dan sangat signifikan kalau kita nak betul-betul faham kenapa pentingnya dan kenapa bermaknanya tafsir Al-Azhar. Tafsir Al-Azhar ni adalah bermula dengan satu siri kuliah 45 minit. Ada yang kata sampai sejam setiap selepas subuh di masjid di depan rumah Hamka pada waktu tu di Kebayoran Baru, Indonesia. Berdoa kepada Allah agar dia diberikan masa yang cukup untuk siapkan tafsir ini, dan Allah menjawab doa Hamka dengan menentukan arus takdir yang tak disangka-sangka oleh Hamka, iaitu Hamka dimasukkan ke dalam penjara. Dan di penjara itulah Hamka betul-betul memberikan tumpuan untuk menulis tafsir. Dan Hamka memberikan tumpuan juga untuk tilawatul Quran. Hamka kata sampai 100 kali lebih dia boleh khatam Al-Quran pada 2 tahun 4 bulan tersebut. Betapa banyaknya masa yang dia ada, dan digunakan kesempatan itu untuk menyiapkan tafsir Al-Azhar selengkap-lengkapnya. Siapakah sebenarnya Hamka dan kenapa tafsir ini sangat signifikan kepada kita masyarakat Melayu? Hamka tulis terus terang, dia kata tafsir yang dia buat ini adalah untuk dua golongan. Yang pertama sekali, golongan yang sangat nak tahu tentang agama. Jadi Hamka akan memberitahu banyak tentang agama kepada mereka yang tak tahu langsung tentang agama, dan dalam bahasa Indonesia dan juga bahasa Melayu. Kerana Hamka siap menuliskan bahawa bahasa Indonesia itu adalah akarnya adalah bahasa Melayu, dan dia akan pastikan orang yang boleh faham bahasa Melayu, orang yang boleh bertutur dalam bahasa Melayu faham tafsir ini. Jadi tafsir ini menggunakan laras bahasa Melayu yang boleh difahami sama ada kita ataupun orang Indonesia. Kedua-dua rakyat ini boleh faham tafsir Al-Azhar. Kemudian Hamka kata lagi, tafsir ini juga ditulis untuk mereka yang mubalik ataupun mereka yang menyampaikan agama, untuk mereka memperkuatkan lagi kefahaman mereka, kerana mereka akan berhadapan dengan satu masyarakat yang segala benda akan dipersoalkan, dan mereka harus kuat, fakta, hujah, argumen harus kuat. Mereka harus faham Al-Quran, kerana Al-Quran lah yang menyediakan banyak jawapan kepada persoalan-persoalan yang akan timbul. Tetapi sebenarnya kalau kita betul-betul nak cari bagaimana kita boleh angkat satu karya yang besar ini, Hamka menulis tafsir Al-Zahar ini bukan sebagai seorang ulama, bukan hanya sebagai seorang sarjana semata-mata, tetapi Hamka menulis sebagai seorang yang terpenjara. Manusia ada banyak kelas tingkatannya, tahap-tahapnya. Ada elitis, ada orang bawah, ada orang yang berpendapatan rendah, B40. Tetapi manusia yang paling bawah, kelas manusia yang paling bawah adalah dua. Pertama, hamba dan juga banduan. Dan Hamka menulis tafsir ini ketika beliau menjadi manusia yang paling dibuang dan dihina di mata masyarakat, di kelas manusia, iaitu menjadi seorang banduan. Jadi naskah tafsir Al-Zahar ini adalah naskah daripada seorang banduan. Ya, dia seorang sarjana, tetapi tidak ada karya yang ditulis ketika dia menjadi seorang banduan melainkan tafsir Al-Zahar. Dan ia penuh dengan mesej-mesej penting kepada sesiapa saja yang mencari makna kehidupan. Dan selain daripada isu hukum, isu perbahasan segala perkara yang cuba dimasukkan oleh Hamka, di akhirnya karya ini nak memberitahu kepada kita semua bahawa whatever happen dalam kehidupan ini, Al-Quran sentiasa ada jawapan. Dan apa saja persoalan yang meresahkan kita, yang menyebabkan manusia terpesong, yang menyebabkan manusia tertanya-tanya, Al-Quran sentiasa ada jawapan. Dan ini adalah sangat penting untuk kita faham. Dan kesimpulan yang boleh saya katakan, tafsir Al-Zahar adalah tafsir daripada seorang banduan, seorang insan yang terbuang dengan cara yang paling hina, yang paling kasar, dengan kuasa sang penguasa. Tetapi insan ini telah pun menghasilkan satu permata untuk orang lain melihat dan meneguh hikmah daripadanya. Jadi bayangkan seorang banduan yang terperangkap, yang sedang memikirkan apa akan jadi pada nasib dan masa hadapannya, beliau mampu untuk menghasilkan satu pesan, satu mesej yang penting kepada semua orang tentang Al-Quran. Dan beliau pastikan supaya orang tahu, walaupun terperangkap macam mana sekalipun hidup kita, walaupun tak jumpa jalan keluar macam mana sekalipun masalah yang kita hadapi dekat dunia ni, Al-Quran sentiasa ada cara untuk membahagiakan kita dan mendamaikan diri kita dengan diri kita sendiri. Jadi tafsir Al-Zahar ni adalah satu keistimewaan yang sangat sukar untuk digambarkan, dan adalah satu kemestian pada saya untuk orang Melayu memiliki tafsir ini, kerana tulisannya dalam bahasa Melayu, mesejnya dalam bahasa Melayu,
kaedah ditulis pun sangat larasnya pun dalam bahasa Melayu yang mudah difahami. Dan sentiasa kita akan menjumpai diri kita dalam setiap sela-sela huraian dan perbahasan tasik ini.